Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah malam ini bersama saya Zaim Zamani. Palestin berdarah lagi. Dua rakyat Palestin termasuk seorang doktor maut dalam serbuan di kamp pelarian Jenin di tebing barat Jumaat lepas. Kementerian Kesihatan Palestin mengesahkan Dr. Abdullah Al-Ahmad terkorban akibat kecederaan parah di kepalanya setelah ditembak tentera rejim. Kementerian berkata Dr. Abdullah ditembak di luar hospital kerajaan yang terletak di pinggir kamp pelarian itu. Difahamkan, doktor itu ditembak mati tentera Israel ketika dia cuba menyelamatkan mangsa. Seorang lagi yang maut ialah pejuang Hamas Mati Debaya, manakala 5 lagi cedera. Terdahulu pertempuran berlaku antara pasukan keselamatan Israel dan pejuang Palestin di kamp dekat utara tebing barat, iaitu lokasi di mana sering berlaku konfrontasi. Puluhan kenderaan berperisai menyerbu kamp berkenaan sehingga rakyat Palestin mengadakan protes di luar hospital kerajaan. Tentera Israel mengesahkan pihaknya menjalankan operasi di kamp pelarian berkenaan namun tidak mengulas lanjut mengenai perkara itu. Beberapa siri serbuan dan tangkapan dilakukan tentera Israel di tebing barat susulan kematian 19 rakyatnya. Operasi itu dibuat kononnya bagi menumpaskan infrastruktur kumpulan pejuang dan mengelak daripada berlaku serangan balas. Zionis juga menegaskan tindakan itu terpaksa dilakukan disebabkan kelemahan oleh pihak berkuasa Palestin. Puluhan rakyat Palestin ditembak mati dalam beberapa bulan kebelakangan ini. Dengan hampir setiap hari Israel melakukan serbuan di seluruh tebing barat. Susulan insiden di kamp pelarian Jenin di tebing barat, ribuan penyokong Hamas berarak sambil melaungkan slogan di Jalan Raya Han Yunis di selatan Semenanjung Gaza. Bagi mereka, serbuan tentera Zionis di kampung dan bandar mereka sebagai tindakan pencerobohan bagi meluaskan jajahan Israel selain untuk melemahkan pasukan keselamatan. Perarakan besar-besaran itu turut disertai pemimpin-pemimpin besar dari kumpulan Hamas serta penduduk tempatan. النزاف بالمسجد الأقصى وأن الاتحادات اليومية يعني استفزازا كبيرا لمشاعر شعبنا وأمتنا ويعني انتفاضة وثورة لكل شعبنا في كل أماكن تواجده. نقف هنا لنؤكد من جديد بأن الأقصى هو محور الصراع وهو ساعق التفجير وهو قنبلة الثورات الذي من أجله انتفض شعبنا على مدار التاريخ الطويل. Dalam pada itu, tentera Israel mengetatkan keselamatan dan menutup jalan bagi kenderaan yang ingin keluar dari bandar Nablus di tebing barat. Ia memaksa semua pemandu menunggu di dalam kenderaan bagi menjalani pemeriksaan di Huwara sehari selepas seorang askar Israel ditembak mati berhampiran penempatan yang didakwa didalangi pejuang Palestin. والله صار لي من الساعة تقريبا 9 الصبح مش عارف اطلع من نابلس. يعني بدي انزل على جنين اشتري في جنين مش عارف. وامبارح برضه نمنا هان في نابلس يعني امبارح احنا محشورين. هذه الاجراءات الاسرائيليه مش صار المقاومين وعلى المواطنين. يعني الكل بدفع ضريبه الاحتلال. الهدف منها اللي هي عمليه قمع المقاومه رقم واحد، اثنين يحاولوا ايجاد ضغط شعبي من الحاضنه الشعبيه على المقاومين انهم ما يعملوش عمليات. Sementara itu, kedai-kedai di kota lama Baitul Maqdis dan Baitul Maqdis Timur yang dikuasai Israel ditutup susulan pertempuran antara pasukan keselamatan Israel dengan penduduk Palestin di kamp pelarian Shuafat yang mengorbankan seorang askar Israel. Selain itu, pihak berkuasa Israel juga menutup semua pintu masuk ke Nablus susulan serangan tersebut. Alhamdulillah bertemu kembali. Dari Palestin kita beralih ke Tunisia. Ribuan rakyat turun ke jalanan di ibu negara Tunis pada Sabtu
menuntut Presiden Kais Saied supaya meletak jawatan dan bertanggungjawab terhadap krisis ekonomi yang melanda negara itu. Julai lalu, Saied melancarkan perebutan kuasa dan kemudian mendorong kepada pemerintahan yang menumpukan kuasa kepada beliau seorang sekaligus mengembalikan corak pimpinan autokrasi di Tunisia. Tunjuk perasaan itu dianjurkan Barisan Penyelamat Nasional iaitu gabungan parti pembangkang termasuk Parti Islam An-Nahda yang memenangi Parlimen Tunisia sebelum dibubarkan oleh Presiden Saied. Pada mulanya perebutan kuasa oleh beliau disambut baik sebagai rakyat di negara itu yang sudah muak dengan sistem pemerintahan yang kucar-kacir dan dipenuhi rasuah setelah revolusi 2011 dengan menggulingkan Presiden kedua Tunisia iaitu Zainal Abidin bin Ali. ضمنها المسيرة هذه هي من أجل التعبير مرة أخرى على رفضنا للتمشيات السياسية اللي أعلن عليها قيس سعيد ورفضنا للانتخابات القادمة لأنه الهدف من الانتخابات هذه هي مزيد معناها تقوية الاستبداد والدكتاتورية في البلاد. جيت باش نساند الديمقراطية في بلادنا وجيت ضد الانقلاب. هاي باش نوصل صوتي اللي أنا ضد اللي قاعد يصير في تونس. خاطر كل شيء تمس في تونس وكل شيء تنحى في تونس والمؤسسات الدولة كل تحت قاعدة حاجة بركة مش معقول تونس يحكمها شخص واحد. بالنسبة لي أنا مش مقبول أنه تونس يحكمها شخص واحد. Bagaimanapun, dengan situasi ekonomi negara itu yang semakin teruk, ditambah lagi dengan kekurangan bekalan bahan api, susulan krisis Rusia-Ukraine hanya memburukkan keadaan dan mencetuskan kegusaran di negara Afrika Utara yang berpopulasi seramai 12 juta penduduk itu. Selain ekonomi, Tunisia juga berdepan masalah kemiskinan dan pengangguran. Sebelum ini, Barisan Penyelamat Nasional mengumumkan akan memboikot pilihan raya yang dijadual pada Disember untuk menubuhkan parlimen baru dengan kuasa terbatas. Terdahulu, kebanyakan stesen minyak di Tunisia mula kehabisan bahan api itu sejak hujung minggu lalu apabila bekalan negara berkurangan selain aktiviti import bahan api tersebut menjadi perlahan. Ia mengakibatkan kesesakan trafik yang teruk terutama di bandar-bandar utama dengan kenderaan menunggu untuk mengisi minyak sehingga mencecah beberapa kilometer. Rata-rata pemandu kenderaan kecewa kerana terpaksa beratur panjang di luar stesen minyak. Walaupun Menteri Tenaga telah berjanji bahawa kekurangan penghantaran bahan api akan berakhir dan penghantaran baru dijadual pada Isnin. Bagaimanapun, menurut pegawai di Kesatuan Sekerja, bekalan petrol di negara itu hanya mampu bertahan untuk tempoh seminggu sahaja. شو ما بيت شو نكتب على روحي ونكتب على الناس من 5 ونص وصلت انا نسكن في المروج وصلت ل 5 ونص خرجت 35 من داري وصلت 5 ونص انا وما عبيتش تو ما عبيتش مشى النهار ضاع النهار لا خدمنا ولا عبينا النهار ضاع ما فهمناش وين ماشي وين ماشيين يلقاونا حلول. نعرف الظروف نتاع البلاد عالميه خاصه للظرف الخاص، نعرف ظروف بلادنا الوطنيه، اما نوجه نداء للسلطات ربي يلقاونا حلول ويشوفوا حل للطاقه، خاطر بدون بنزين بدون محروقات العجله الاقتصاديه ما تدورش. Walaupun kekurangan bekalan petrol agak kritikal di ibu negara, sebahagian besar kawasan lain di Tunisia kekal normal. Media melaporkan kini negara itu sedang berbincang dengan tabung kewangan antarabangsa IMF untuk mendapatkan pinjaman wang sekitar $2 bilion. Sejak beberapa bulan kebelakangan, Tunisia menghadapi kekurangan bekalan keperluan bersubsidi yang diimport seperti tepung dan minyak masak menjadikan keadaan bertambah buruk. Krisis ekonomi yang berpanjangan telah menjadi lebih teruk sejak beberapa bulan kebelakangan ini dengan kekurangan komoditi dan inflasi sekitar 9%. Dalam pada itu, situasi tegang berlaku apabila penunjuk perasaan bertempur dengan polis di ibu negara Tunisia pada Sabtu dalam protes ganas yang memasuki hari kedua. Polis melepaskan gas pemberi mata untuk menyuraikan kumpulan penunjuk perasaan yang membaling batu dan bom petrol ke arah pihak berkuasa. Protes tercetus pada Jumaat selepas pengebumian Malik Selimi 24 tahun yang maut susulan insiden kejar-mengejar dengan polis pada Ogos yang menyebabkannya mengalami kecederaan parah pada bahagian leher.
Bagaimanapun, Kementerian Dalam Negeri tidak mengulas mengenai insiden itu. Baik, Global Hijrah berakhir di sini. Nantikan lagi kupasan isu ummah dalam Global Hijrah minggu hadapan. Saya Zaim Zamani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.